各位牧者、各位所有的长辈、贵宾，大家平安。Salam sejahtera para saudara dan para tua-tua sekalian. 刚刚宝泉姐介绍我们是重量级的贵宾。Tadi diperkenalkan bahwa kami adalah tamu-tamu dari kelas berat, tamu kelas berat. 唯一可以说是重量级，大概就是我的体重。Maka menurut saya yang ditunjuk sebagai kelas berat itu mungkin adalah berat badan saya. 刚刚讲到说我的家人、我的父亲、我的哥哥、我的弟弟、我的舅舅、我的姐夫都是牧师。Tadi dibicarakan juga bahwa ayah saya, kakak saya, adik saya, paman saya semua adalah pendeta. 其实我在世界的职务上工作很久，最后是被上帝垃圾回收回来服侍的。Dan saya sebenarnya adalah seperti sampah yang dibuang akhirnya dipungut lagi oleh hal Tuhan dan untuk melayani. 我回到教会来服侍，其实是短短的大概5年的时间。Dan saya kembali ke gereja mulai melayani kira-kira dalam kurun waktu 5 tahunan. 但是这5年的时间，经历了神给我很丰富的看见。Dan di dalam 5 tahun ini Tuhan memberikan saya suatu penglihatan yang sangat berlimpah. 以前我每次过年的时候回到家，坐在家里的圆桌团圆的时候， Setiap tahun kalau tahun baru saya makan bersama dengan keluarga. 每一个人都是牧师、师母、牧师、师母、师母、牧师、师母。 Biasanya yang duduk di hadapan di meja itu ada pendeta, nyonya pendeta, ibu pendeta semuanya. 只有我一个是总经理或者是在世界上的职务，而且我妈妈每次都说，我和我家都要服侍主。 Dan hanya saya yang bukan, maka ibu saya mengatakan, aku dan seisi keluargaku harus melayani Tuhan. 感谢主，我一直都在媒体工作。 Dan puji Tuhan setiap kali saya melayani itu kerja. 回来教会也在媒体的工作里面。 Dan saya kembali ke gereja juga melakukan pelayanan. 但是每一次上台的时候，他们都会介绍说，他们全家都是牧师。 Dan mereka semuanya keluarga itu adalah keluarga pendeta. 那我上去都会讲，我不是牧师，我是社长。 Tapi saya katakan saya bukan pendeta, saya adalah redaktur. 有一次李秀全牧师看到我，就跟我讲，你不只是社长，你是一个媒体宣教士。 Dan seorang pendeta mengatakan kepada saya bahwa saudara, kamu bukan redaktur, tapi kamu adalah misioneri media. 他说一个教会有2000人是一个大教会。 Dan ada gereja yang dalam gereja ada 2 macam orang. 他说一个教会有2万人是 mega church。 Kalau gereja ada 20.000 orang disebut mega church. 他说但是你是个媒体，是千万的人。 Tapi engkau adalah gereja media dan engkau menyangkut akan ratusan ribu orang. 所以我从此之后就开始知道我负担非常的大。 Maka sejak itulah saya menyadari bahwa beban saya itu sangat berat. 但是感谢主，让我们在很快速的时间里面有这样的服事。我今天用新时代的媒体宣教来跟大家一起分享。 Dan puji Tuhan saya hari ini akan menyampaikan bagaimana melayani Tuhan dengan media. 我想在圣经上里面叫我们要心意更新而变化。 圣经上教我们要心意更新而变化。 Alkitab mengatakan bahwa kita harus terus berubah. 不要效法这世界。 Janganlah kita sama seperti dunia ini. 也常告诉我们要能够把新酒装在新的皮带上面。 Dan kalau Alkitab mengatakan kita jangan menaruh arak baru di dalam kantung arak yang lama. 所以这是一个非常快速的变化时代。 Dan ini adalah suatu zaman yang berubah dengan cepat. 早上我们还在台北， Dan pagi hari kami masih berada di Taipei. 下午我就已经在雅加达这里。 Dan sore hari saya sudah ada di Jakarta. 但是我每天的变化，其实在1个小时、2个小时之内，其实已经穿梭到全世界各地。 Dan setiap hari perubahan di dalam 1-2 jam itu semuanya sudah bisa tersampai ke seluruh pelosok dunia. 我想这个世界变化非常的快速。 Dan saya merasakan bahwa dunia ini berubahnya dengan sangat cepat. 我想我看得到。 Saya pikir 在1851年的时候，其实已经伦敦他们开始日不落的国家，在英国那个时代里面，他们是非常兴盛。1851年左右。Iya tahun 1851.
那每一年的变化里面，其实在全世界他们有一个叫做世界博览会。每一年每一个时间，他们就换一个地方在做世界的博览会。Dan mereka setiap tahun mereka lakukan satu acara pameran di negara-negara dunia. 所以在1876年的时候，世界博览会在费城，在美国的时候，他们宣告在美国成为是一个世界的强权。Dan mereka pada tahun 1876 mereka adakan pameran di Amerika dan mereka katakan itu adalah 在1889年的时候，法国庆祝法国革命100年，所以在那个地方开始展示欧洲的实力。Dan pada 1889 mereka adakan di Eropa dan saat itu bertepatan dengan 100 tahunnya. 1933年的时候开始，整个在芝加哥办世界博览会的时候，就宣告进入了电气时代，开始进入一个更快的时代里面。Dan tahun 1933 di Chicago mereka mulai memproklamirkan kita masuk ke dalam zaman elektronik. 到了1970年的时候，在日本大阪办了世界的博览会，他们代表了日本的兴起，日本第一的时代。Dan tahun 1970 mereka adakan di Osaka dan mereka katakan adalah zaman baru. 但是才不多久，现在马上办到了2010年上海世博在上海办的世界博览会。Dan kemudian yang tidak lama yang lalu di tahun 2010 diadakan di Shanghai. 所以你会看到整个世界在脉动转移，移动到亚洲来，很快到了华人世界。在2010年的时候，就在整个亚洲开始兴起的一个浪潮。Dan kita lihat dengan sangat cepat sekali perubahan itu terjadi dan ada gelombang itu sudah sampai ke Asia. 假使你15年前、20年前到中国去，你觉得它还落后的。 Dan kalau di 10-15 tahun lalu saudara pergi ke Tiongkok dan saudara merasakan negara itu masih tertinggal. 但是假使你现在到中国或到上海去，你会发现一眨眼，他们好像雨后春笋长起来一样。 Dan kalau hari ini kita pergi ke Tiongkok dan khususnya kita pergi ke Shanghai, kita akan lihat bahwa dengan sekejap mata sudah berubah dengan sangat luar biasa. 所以全世界的眼光开始注意了亚洲，注意了中国，注意了华人。 Maka seluruh manusia di dunia ini mulai memperhatikan Asia, memperhatikan Tiongkok dan memperhatikan orang-orang Tiongkok. 所以我们现在看到，其实不只看到了中国华人，现在看到东协，看到印尼，看到马来西亚。 Dan mereka bukan saja melihat Tiongkok, melihat Tiongkok, dan mereka juga melihat Indonesia, Malaysia. 整个亚洲开始兴起，好像是一个核子爆炸一样，它就开始兴起一个新的势力起来。 Dan kita melihat bahwa seperti satu ledakan nuklir dengan sangat cepat sekali membangkitkan sesuatu gelombang. 但是这个世界其实已经在我们的眼前，可能跟过去的30年里面变化的非常的快速。 Dan kita melihat dengan cepat sekali dunia ini berubah di hadapan kita. 这个世界里面开始越来越快，成为科技现代化，然后数位化的环境。 Dan kita melihat dunia teknologi ilmu pengetahuan terus berubah dengan sangat cepat. 可不可以音乐那个声音有声音？我们看一段影片，这是现代人的生活。 Dan kita lihat inilah kehidupan daripada manusia di zaman ini. 这是一个现代人，他早上起来的时候，他已经开始所有的事情都在 digital 里面。 Dan kita melihat inilah manusia di zaman ini sejak mereka bangun pagi mereka sudah mengalami seperti itu. 音乐可以再大声一点的话。 Musiknya boleh agak kencang sedikit. 所以他就看到你每一个地方，几乎每个 screen 都是一个电脑。 Dan boleh dikatakan setiap screen itu sudah adalah komputer di sana. 所以早上起来，在他的镜子里面，他的镜子就告诉他，今天运华集联有要请大家吃饭。 Mungkin siang pagi mereka bangun, mereka bisa lihat di cermin tulis mereka bahwa ini hari ada PGTI yang mengundang mereka untuk berjamuan malam. 爸爸妈妈赶快把孩子准备好，要他们出门之前吃顿饭。 Dan kemudian dengan cepat sekali mereka siapkan anak mereka untuk pergi sekolah. 孩子准备好要上课。 Dan mereka setelah anak-anak disiapkan mereka berangkat ke sekolah. 我们一天很多时候在冰箱上贴了好多照片。 Dan juga kita lihat di sana banyak sekali terdapat foto-foto di sana. 我们跟那个照片回忆我们家人。 Dan dari foto ini kita bisa mengingat kembali akan keluarga-keluarga kita. 现在我们看到照片已经变成 digital 在冰箱上面。 Dan kita melihat sekarang foto-foto di install ada di layar-layar sana. 现在电话打起来之后，好像保全姐她的孙女要打电话跟她讲话，电话一响，
东西就开始兴起。 Dan kalau kita berbicara, mulailah semua proses itu mulai dijalankan. 所以他们的生活里面其实都已经在 digital 的世界、internet 的世界里面。 Maka hidup mereka hidup di dalam dunia seperti itu dan hidup di dalam dunia internet. 你坐在他车上去，车上的所有电脑都连上网络。 Dan kita lihat juga bahwa seluruh komputer yang ada di rumahnya itu semua dimuat di dalam internet. 所以你会看到整个在印尼非常塞车，但是电脑会告诉你走哪一条路不会塞车。 Dan di jalan-jalan di kota semuanya banyak yang macet dan komputer akan memberitahukan pada saudara di mana jalan mana yang kurang macetnya. 所以你看高速公路所有的牌子都是 digital， 全部都是电脑。 Dan kita melihat semua display di sana semua dikendalikan oleh komputer. 所有的公车、bus、车站的所有的 schedule 全部在那个荧幕上一按就全部看清楚。 Dan semua bus yang lalu lalang, semua kendaraan semua tunjukkan di display yang dikendalikan oleh komputer. 我妈妈82岁， Ibu saya berusia 82 她 tahun. 每天早背着包包， Tiap pagi dia membawa ransel, 她看着她的电脑、手机， dia melihat smartphone-nya. 她说在5分钟 bus 就要来了，我要赶去教会。 Dia katakan sebentar lagi, 5 menit lagi bos akan datang dan saya akan harus cepat-cepat pergi ke gereja. 不管是岁， Dan tidak peduli dia dari anak kecil maupun dia 80 tahun. 每东西在网络界里面， Dan semuanya itu mereka bisa baca melalui internet. 所有的设计、所有的工作、所有的这个作业，全部都是 digital 了。 Semua pekerjaan, semua yang lain-lain dalam kehidupan kita semuanya termuat di dalam web itu. 假使我们到百货公司想要去买衣服， Dan kalau kita pergi ke app store kita beli baju, 我们以前要试试看穿那个衣服好不好看。 dulu kita harus coba baju itu dipakai, apakah baju itu cocok buat kita. 但是现在根本不用，只要一进去，他把你扫描完之后，你想看什么样衣服，电脑穿给你看，你就在那上面转。 Sekarang tidak perlu lagi, cukup kamu masuk ke suatu tempat dan tempat itu ada scanner yang menycan kamu dan kamu pilih mau pakai baju apa dan akan diperlihatkan kau dengan baju itu. 大家知道穿这套衣服出来是什么样子。 Dan dia akan mendapatkan kesan bagaimana kalau dia pakai baju model itu dia akan jadi seperti apa. 我们所有的设计图、工作图都在这个电脑的平板上面，很小，就随便放着就可以看得到。 Dan juga para tim desain mereka juga bisa dari layar masing-masing yang yang masukkan di dalam sistem komputer itu dan mereka bisa 但是 melihat 你觉得 apa 这 yang 个 terjadi. 东西好像很遥远， Dan itu juga bisa dikendalikan dari tempat yang jauh. 那就表示你落后了很久了。假使你觉得这样的世界离你很远的时候， Dan ketika engkau satu merasakan bahwa satu tempat dunia itu jaraknya jauh dari engkau, 就表示你已经落后很久很久。 maka itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sudah ketinggalan zaman. 所以我想每一个人在这个新的时代里面，很快他们进到一个世界里面，他每天都在 change， 每天都在变。 Dan kita kalau masuk dalam dunia seperti ini, kita akan merasakan bahwa dunia itu setiap saat, setiap detik itu berubah terus. 美国总统奥巴马在竞选的时候， Dan Presiden Amerika Obama ketika dia kampanye untuk pemilunya, 他说 stand of change， 他就讲说我们要改变， dia mengatakan kita harus berubah. 所以他赢得了美国总统。 Maka kemudian karena itu dia terpilih sebagai Presiden Amerika. 只有白人变黑人而已。 Dan hanya kaum orang bule menjadi orang hitam. 但是当他们飞到亚洲来的时候，才发现世界真的改变了。 Dan ketika dia datang ke Asia baru semua orang merasakan bahwa memang dunia sudah berubah. 我想媒体报纸本来是一个很旧的事情， Dan 报纸 dan kita merasakan bahwa surat kabar itu adalah sesuatu yang 所以刚开始接《任晨报》的时候，我当然觉得说有人要害我，因为有人说要派一个人就让他去办报纸。 dan maka ketika saya diutus untuk memegang usaha daripada suatu surat kabar, saya pikir mereka itu ingin menjahati saya karena menyuruh saya cemplung di dalam urusan surat kabar. 很多人说报纸死了， Dan 报纸过去了。 saya merasakan bahwa zaman yang surat kabar itu sudah berlalu. 报纸没有过去，只是它变化了。 Sebenarnya surat kabar itu tidak berlalu, tapi dia hanya berubah. 我想台湾基督教论坛报在台湾今年刚好50周年。
Dan kebetulan Tribune itu sudah tahun ini memasuki usia 50 tahun. 第一份报纸出来的时候是一份黑白的报纸。 Mula-mula ketika pertama kali diterbitkan surat kabar Kristen ini hanya berupa surat kabar hitam putih. 但慢慢的开始变成现在是个彩色的报纸。 Dan pelan lambat laun dia berubah menjadi surat kabar yang berwarna. 它每一期的报纸越来越好看。 Dan setiap terbitan surat kabar ini makin hari makin bertambah indah. 但是报纸不再只是报纸，当它碰到网络之后产生的一个化学变化。 Dan kemudian setelah surat kabar ini bersentuhan dengan internet, barulah dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. 它成为是 paper print 之外，它可能在网络世界里面快速的传播。 Kecuali dia diterbitkan sebagai surat kabar yang dicetak, juga dia dengan cepat sekali bisa disebarkan melalui jaringan internet. 所以基督教论坛报在当初设立的时候，就坚定了3个C 来做它的工作的一个目标。 Dan ketika surat kabar Kristen ini didirikan, mereka tetapkan 3 arah untuk sebagai tujuannya. 高举基督 Christ， meninggikan Kristus Yesus， 然后造就信徒是 Christian， 造就信徒，造就我们的基督徒， kemudian membangun orang-orang Kristen， 然后连结众教会， dan kemudian saling menghubungkan gereja dengan gereja. 所以 Christ Church and Christian 是我们最重要的服务。 Maka 最重要的一个 service 就是这个，我们的对象就是教会、基督徒跟基督。 Maka tujuan objek kita adalah gereja dan jemaat orang Kristen. 50年前是一个黑白的报纸， 50 tahun yang lalu adalah surat kabar yang hitam putih. 50年后已经不再只是个 paper， Dan 50 tahun kemudian bukan hanya lembaran-lembaran kertas, 它成为是一个 new media， 成为是一个新的媒体。 dan dia menjadi suatu media yang baru. 这个媒体里面跨越了许多的空间， Dan media ini telah bisa melampaui segala dimensi ruang. 假使你还记得我们以前的电脑都好大一台， Dan kemudian kita begitu mengingat bahwa komputer pada zaman dulu itu suatu unit yang 慢 besar. 慢的它就变得越来越小， Dan kemudian sekarang makin hari berubah makin kecil. 变成 notebook， Dan kemudian menjadi notebook. 不止 notebook 开始变成 iPad， Dan 一个 kemudian 平板电脑。 dari notebook menjadi lebih kecil lagi menjadi tablet. 到了手机变成万能的手机， Dan kemudian dia menjadi smartphone seperti yang sekarang ini. 手机里面还有很多的工作变成是手表，所以它会很快速 Dan 的 kemudian banyak 改 sekali 变。 dan kemudian baju lagi bertambah kecil lagi menjadi smartwatch. 好，所以我很快速，因为时间剩下5分钟，我要赶快讲所有的东西。从这个短短的几年里面，从一个 newspaper 短短的开始报纸，它开始结合了一个媒体，开始创造成为是一个手机平台，变成是一个重要的一个媒体世界。 Dan kemudian saya akan dengan cepat sekali menyampaikan bahwa dia mulai dari satu surat kabar yang berupa kertas, kemudian sampai menjadi 你会看到台湾的论坛报开始在连接所有的教会，特别整个教会里面所做的事情、事工所办的活动越来越多。它不再只是一个 newspaper only， 它变成是一个 media， 它变成是一个公关公司，它变成是一个活动的公司，它变成是连接教会的一个重要的计划。 Dia mulai dari yang pertama dia mulai dari suatu surat kabar yang menghubungkan gereja dengan gereja, mengabarkan tentang kegiatan gereja, dan sampai akhirnya dia menjadi suatu bentuk usaha yang menghubungkan dan menjadi suatu menyampaikan berita dari gereja itu. 所有的事情都在手上。 Dan semuanya bisa kita pegang dengan tangan kita. 从以前的翻报纸， Dulu kita buka surat kabar, 到现在的划报纸。 dan kemudian kita mulai menyentuh koran. 所以你看到每个人都在手上，他在运作。 Dan kita lihat sekarang banyak sekali orang tahu smartphone dan dia menyentuh-nyentuhnya. 麻烦你按老师的呀，好，点到那个上面，呀，yes，yes。我给各位看一段影片，其实这个时候已经开始变成 social media， 变成是一个社群的媒体，大家都有 Line， 都有 WhatsApp， 都有所有的这个传播的工具。每个人在省上里面还有 Facebook， 很快速的。以前论坛报大概是印刷有2万份，就已经非常努力了。
Dulu kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, kita dengan untuk mencapai 20.000 eksemplar aja sudah sangat sulit, dan itu adalah merupakan suatu usaha yang besar. Sekarang melalui sosial media semuanya bisa dilakukan dengan cepat, misalkan melalui Facebook dan lain-lainnya. 但是现在的论坛报一出来， Dan sekarang kalau riset berikutnya kalau keluar atau terbit 印刷了2万份， setelah dicetak 20.000 eksemplar, 但是到了网络上去的时候，已经上100万。 dan ketika dia dimuat ke web atau dimuat ke jaringan internet sudah mencapai jutaan. 所以每天有几十万人在 Facebook 里面分享论坛、谈论教会、分享福音的工作，在这么短的时间就一次传开。 Dan kemudian mereka bisa melalui Facebook dan sosial media lain mereka berdiskusi mengenai gereja dan pekerjaan-pekerjaannya. 我想我们在看这些东西，也觉得那是年轻人的事情。 Dan dulu mungkin kita berpikir urusan begitu adalah urusan orang-orang muda. 那应该是年轻人的事情，那是我们的事情。 Dan saya pikir bukan urusan orang-orang muda, tapi itu adalah urusan kita semua. 很多人买了一台很棒的电脑、手机， Ada orang membeli smartphone yang hebat, yang modern, 他只有打电话， dia pakai hanya untuk menelpon, 他只有玩 game， atau dia bukan hanya gunakan untuk bermain game. 但是这台手机其实已经是一个 super computer。 Tapi sesungguhnya handphone dia, smartphone dia adalah superkomputer yang ada di tangan dia. 这个 super computer 早就超过了大英博物馆， Dan 超过了大英博物馆，英国的大英博物馆，全世界的博物馆。 British dia Museum. sebenarnya dia melampaui perpustakaan yang terbesar yang di dunia itu. 因为一个媒体世界的爆炸，让我们一下子知识在我们手上，一下就很快的取得。 Karena ledakan daripada teknologi media ini, maka sesungguhnya semua informasi ada di tangan kita. 所以我们要传福音到普天下去的时候，我们常常传到地极。 Dan kita kalau katakan kita akan mengabarkan Injil Tuhan itu sampai ke seluruh pelosok bumi. 现在未来其实很快的，我们只要透过 Facebook、透过 Line、透过 WhatsApp，就是100万人、1000万。 Dan sekarang bisa dengan cepat sekali kita melalui Line, melalui Facebook, melalui WhatsApp, semuanya dengan cepat sekali tersebar. 很多教会很害怕媒体， Dan banyak sekali gereja yang takut terhadap sosial media. 他们说媒体是魔鬼， Dan mereka katakan sosial media itu adalah iblis. 因为你掌握不了它。 Dan karena mereka sesungguhnya tidak bisa mengendalikannya. 但是假设你能够使用媒体， Tapi sesungguhnya kalau kita bisa menggunakan sosial media 也可以 itu, 传遍天下。 kita dengan lekas sekali bisa mengabarkan Injil sampai ke seluruh pelosok bumi. 所以我想新媒体时代里面，我们把这关掉，因为这很长。 Dan 我们这个时候很快的看到，这个时候耶稣的福音在我们的新媒体时代里面，我们过去是骑着脚踏车一个一个慢慢传，现在却是从手机网络很快速的就丢到云。